الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dikasihi, yang bahagia Tuan Imam, ahli jabatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan, seperti mana yang kita janji, seperti mana yang telah kita tetapkan, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan kisahkan kepada tuan-tuan berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, iaitu episod yang terakhir daripada 4 pertemuan kita. Alhamdulillah, kita dah selesai 3 pertemuan kita berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Di pertemuan kita yang akhir, tuan-tuan, kita ada ceritakan ataupun kita sebut bagaimana di penghujung pertemuan pada minggu lepas kita cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam bawa Bani Israel, diselamatkan Bani Israel. Kemudian apabila dah diselamatkan, tuan-tuan, sampai saja di seberang sana, Bani Israel ni minta kepada Nabi Musa dengan permintaan yang bukan-bukan. Apa dia meminta, tuan-tuan? Dia meminta kepada Nabi Musa untuk nak menyembah berhala. Walaupun Allah dah tunjukkan kepada mereka bukti kekuasaan Allah, tapi masih lagi mereka nak minta kepada Nabi Musa untuk buatkan satu Tuhan. Ij'al lana ilahan, buatkan kepada kami satu Tuhan untuk kami nak sembah. Nabi Musa marah, tuan-tuan. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah supaya diberikan kepada mereka ni satu peraturan, satu syariat, diberikan kepada mereka ni satu panduan untuk nak mudahkan urusan mereka. Baik, jadi kita akan sambung di situ, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan cuba seringkas mungkin, kerana saya dipahamkan tuan-tuan akan ada majlis khatam Al-Quran insyaAllah. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi Musa untuk bermunajat dengan Nabi Musa selama 40 hari. Pada mulanya Allah Ta'ala jemput selama 30 hari, 1 bulan saja. Tetapi selepas daripada tu Allah extend, tambah lagi 10 hari. Sebab apa? Ada sebab dia yang Allah Ta'ala tambah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah menjanjikan, kami nak memberikan Taurat, nak memberikan syariat kepada Nabi Musa 30 lailah, selama 30 malam. Asalnya 30 malam. Nabi Musa berjanji, Nabi Musa beritahu kepada Bani Israel, aku nak pergi menghadap Allah selama 30 malam. Aku nak menghadap Allah ni selama 30 malam. Hampa duduk di sini, hampa tunggu. Nabi Harun akan jaga tengok hampa. Hampa jangan duk buat benda-benda yang lain daripada tu. Kekal beriman dengan Allah, kekal beriman dengan aku Nabi Musa. Dan hampa tunggu. Aku balik main nanti ni, aku akan bawa balik alwah, aku akan bawa balik syariat kepada hampa semua. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa duduk di sana, bila masuk hari yang ke-20 lebih. Bila masuk hari yang ke-20 lebih, tuan-tuan, bila masuk saja hari yang ke-20 lebih pada masa tu, Nabi Musa, sepanjang Nabi Musa duduk di sana, setiap hari Nabi Musa akan puasa.
Oleh kerana nak berdialog dengan Allah, nak bercakap dengan Allah, Nabi Musa puasa, tuan-tuan. Setiap hari Nabi Musa puasa. Bila sampai hari yang ke-20, hari yang ke-20 lebih, nak dekat hari yang ke-30, tuan-tuan, Nabi Musa rasa seolah-olah nafas Nabi Musa ni macam tak berapa clear, macam busuk sikit, macam berbau. Maka Nabi Musa pun ambil keputusan untuk Nabi Musa tak mau dah puasa keesokan harinya. Kerana nak menghormati, nak bercakap dengan Allah, nak berdialog dengan Allah, nak bertemu dengan Allah, Nabi Musa tak mau dalam keadaan mulut Nabi Musa berbau. Bila Nabi Musa munajat kepada Allah, Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa hang tak puasa hari ni? Biasa-biasanya hang puasa. Biasanya tiap-tiap hari hang puasa. Kenapa hang tak puasa?" Nabi Musa kata, "Wahai ya Allah, aku tak mau puasa kerana mulut aku ni berbau. Aku nak bercakap dengan engkau, mulut aku ni berbau." Maka tuan-tuan, pada masa tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? "Wahai Musa, ketahuilah," ayat yang selalu kita dengar apa dia, tuan-tuan? Mulut orang yang berpuasa, berbaunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tuan-tuan, kita orang yang puasa. Tapi kena ingat itu di sisi Allah. Di sisi Allah, mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Jangan kita duk pergi belahak dekat muka orang. Orang lain bukan Tuhan. Yang kata wangi ni di sisi Tuhan. Kena bagi faham elok. Tak kira duk pergi, duk cakap, duk pergi nganga mulut depan kawan. Kenapa? Tuhan kata wangi mulut. Yang tu di sisi Tuhan. Kita manusia biasa tetap bau macam biasa. Baik tuan-tuan, maka kerana tu Allah extend, Allah bagi tambah daripada 30 jadi 40. Tuan-tuan, Allah bagi. Dan Allah bagi tahu kepada Nabi Musa, Musa nanti sepeninggalan hang akan berlaku satu problem masalah kepada Bani Israel. Depa ada buat satu benda, depa ada buat satu problem, satu masalah bila hang tinggalkan nanti. Tuan-tuan, Nabi Musa duk ingat sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel ni takat buat benda jahat kecil-kecil je. Lawan berkelahi antara sama mereka ke, mereka bercakap tipu ke, mereka duk macam tu je, duk anggap benda kecil-kecil, benda simple aja. Rupanya berlaku satu benda besar. Apa dah yang berlaku tuan-tuan? Ketika mana Nabi Musa tinggalkan Bani Israel cukup saja 30 hari, pada masa tu ada satu orang lelaki yang bernama As-Samiri. Yang bernama Samiri. Wa adallu Samiri, Allah Ta'ala sebut Samiri bila cukup saja hari yang ke-30, dia kata kepada Bani Israel, nampak gaya Musa ni tak balik main dah. Dia bagi tahu dekat kita 30 hari. Ni dah masuk 31 hari, 32 hari, Musa tak balik main lagi. Maka Samiri pun bagi tahu kepada Bani Israel, himpunkan emah-emah hampa, himpunkan barang-barang kemah hampa, emah-emah yang hampa ada, himpun, lempak ke dalam api. Tuan-tuan, Samiri dia perintahkan Bani Israel lempak barang-barang kemah, emah-emah semua dalam api, kemudian dia tempah, dia bentuk, dia buat daripada emah-emah tadi ni jadi seekor lembu, tuan-tuan. Jadi seekor lembu, yang mana lembu ni bila masuk angin kok mulut keluar, tuan-tuan, lembu tu boleh mengeluarkan suara. Patung yang dibuat daripada emas yang boleh keluarkan suara. Tuan-tuan, mana ada patung lah ni boleh bercakap? Baru-baru ni je, lebih kurang dalam 5, 6, 10 tahun ke depan ni saja ada 1-2 patung yang boleh buat bercakap. Kan, patung yang ada teknologi AI. Yang ada teknologi AI, artificial apa dia? AI, kira macam tu lah. Dia nak habang kata bila kita bercakap dia boleh balas balik. Itu pun kena ada bateri. Yang ni Samiri tak buh bateri apa, dia tak cas apa. Apa Samiri buat, tuan-tuan? Samiri ni dalam sebahagian riwayat dia ni ada satu ilmu. Dalam tafsir yang lain disebutkan Samiri ni dia orang yang satu batch dengan zaman Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa lahir, dia juga satu batch seangkatan dengan Nabi Musa. Mak dia juga sorokkan dia
lempak dia ataupun dia dijaga oleh malaikat. Ada sebahagian riwayat yang sebut macam tu. Maka Samiri ni dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia ni ada satu ilmu yang orang lain tak ada. Ada pada dia satu ilmu yang tak ada kepada orang lain. Baik tuan-tuan, maka Samiri bila buat macam tu, maka Bani Israel pakat-pakat sembah. Daripada 800,000 orang Bani Israel, semua menyembah kecuali yang tinggal Nabi Harun dan 70 orang saja yang tak sembah. Selebihnya pada tu semua sembah. Tuan-tuan, bila Nabi Musa alaihi salam balik mai, Nabi Musa dah selesai 40 hari, balik mai, tuan-tuan terkejut tengok. Kenapa Nabi Musa terkejut? Terkejut pasal sepanjang Nabi Musa tinggal, ingat kot depa ni buat benda biasa aja, rupanya depa sembah syirik terus, sembah selain daripada Allah. Sembah selain daripada Allah. Maka Nabi Musa begitu marah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Musa jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Musa jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Musa tanya kepada Nabi Harun. Nabi Musa tanya kepada Nabi Harun, "Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu?" Wahai Harun, pasal apa hang tak halang depa daripada depa ni sesat? Dalam ayat yang lain dalam surah Taha, Nabi Musa pegang tangan kanan pegang kepala, tangan kiri pegang lihyah, pegang janggut Nabi Musa. Ni nak tangan kanan pegang kepala, tangan kiri pegang janggut, macam tu lah, kira lebih kurang macam tu lah pegang. Musa, pasal apa hang tak halang depa daripada depa ni sesat? Tuan-tuan, jawapan Nabi Harun. Nabi Harun kata apa? Aku tak mau dan aku takut kalau hang kata akulah yang menyesatkan depa ataupun aku yang menyebabkan depa sesat. Pada pendapat aku, biarlah kalau depa nak sesat, depa sesat semua. Aku tak mau kalau aku dakwah separuh ikut, separuh tak mau, separuh ikut, separuh tak ikut, aku tak mau. Biarlah nanti abang Musa balik, depa turut balik dengan kata-kata hang, wahai Musa, daripada 800,000 yang sesat tadi tu, semua ikut hang balik. Aku tak mau nanti jadi sekerat-sekerat berpecah-pecah, aku tak mau. Tuan, betul juga. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Baik, bila macam tu Nabi Musa pun maafkan. Nabi Musa beralih pula dekat Samiri. Tuan-tuan, Nabi Musa beralih kepada Samiri. Nabi Musa tanya, "Fama qatbuka ya Samiri?" Hang pula pasal apa? Samiri. Hang pula pasal apa? Pasal apa yang tak duk hang pi buat patung ni, hang bagi Bani Israel sembah patung ni, sedangkan hang tahu kita dah tengok dah kekuasaan Allah, mukjizat Allah semua kita dah tengok dah. Pasal apa hang buat macam tu? Ni tuan-tuan, jawapan yang disebut oleh Samiri ini menjadi dalil dan bukti dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, qala basartu bima lam yabsur, basartu bima lam yabsuru bihi. Kata Samiri apa dia? Basartu, aku nampak bima lam yabsuru bihi. Aku nampak apa yang depa tak nampak. Faqabattu qabdatan min athir rasul. Aku pegang, aku kutip, aku ambil kesan-kesan daripada peninggalan Rasul, daripada peninggalan utusan Allah. Dalam sebahagian riwayat diceritakan ketika mana bantuan Allah malaikat bantu Nabi Musa menyeberangi laut. Pada masa tu malaikat bantu. Samiri ni dia nampak malaikat yang bantu tu. Sebahagian riwayat kata Samiri ni dia kutip, dia ambil bekas tapak kaki malaikat, dia bawa bekas tapak kaki malaikat tu, dia pi lempak, dia pi sapu dekat lembu yang dia tempa, yang dia buat tadi. Akhirnya lembu tadi tu boleh bercakap. Boleh bercakap, tuan-tuan. Maka bila Nabi Musa dengar macam tu, Nabi Musa pun kata kepada Samiri, Nabi Musa kata kepada Samiri apa dia? Qala fazhab. Mulai hari ni pilah hang daripada sini. Fa innaka fil hayati an taqula la misas. Dan Nabi Musa kata, aku bersumpah sepanjang hidup hang takkan boleh cakap apa, melainkan hang hanya boleh cakap apa? La misas, jangan sentuh aku. Tuan-tuan,
Samiri dia tinggalkan Bani Israel, tinggalkan Nabi Musa, tinggalkan Nabi Harun. Dia buat perjalanan dia sendiri dan dia hanya boleh bercakap apa? La misas, jangan sentuh aku, don't touch me. Jangan sentuh aku. Yang tu je dia boleh cakap. Sejarah As-Samiri tuan-tuan habis setakat tu. Tak ada dah sambungan. Ending dia habis setakat tu. Dan sebahagian daripada ulama sirah tuan-tuan berpendapat, ini hanya pendapat tuan-tuan, ini bukan i'tiqad, ini hanya pendapat. Sebahagian daripada ulama sirah berpendapat Samiri inilah yang menjadi Dajjal pada akhir zaman nanti. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dia orang yang ada potensi, dia ada ilmu, dia ada benda yang orang lain tak nampak, dia nampak. Dia juga boleh buat benda-benda yang orang lain tak boleh buat. Maka syaitan takkan lepas orang yang macam ni. Maka kata sebahagian ulama sirah mengatakan Samiri inilah nanti yang akan jadi Dajjal pada akhir zaman. Walaupun ada banyaklah yang disebut oleh para ulama tentang siapa yang akan jadi Dajjal. Ada yang kata Ibnu Shaddad yang hidup di zaman Nabi, dan ada lagi yang kata beberapa orang individu. Itu semua pendapat daripada kalangan ulama. Jadi tuan-tuan, selepas daripada tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut, apabila jadi macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Musa, oleh kerana depa ni dah berlaku zalim, maka depa ni nak kena bunuh diri sendiri. Depa ni nak kena bunuh diri sendiri. Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala kata apa? Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu dah zalim diri kamu sendiri. Apa yang kamu buat ni salah, apa yang kamu buat ni tak betul, kamu dah zalim diri kamu sendiri. Maka apa yang kamu nak kena buat? Kata dalam Quran, Allah Taala kata apa? Bila kamu dah zalim diri sendiri, fatubu ila bari'ikum, kamu nak kena bertaubat. Taubat zaman Nabi Musa, syariat pada masa tu nak kena buat apa tuan-tuan? Faqtulu anfusakum, kamu nak kena bunuh diri sendiri. Kill yourself, nak kena bunuh diri sendiri. Ada dalam tafsir menyebut bunuh diri itu sama ada dia bunuh diri dia sendiri, ataupun orang bunuh dia, ataupun saling berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Maka tuan-tuan, pada masa tu ada yang betul-betul ikhlas tuan-tuan, dia bunuh diri, saling bunuh berbunuhan. Dan ada yang tak buat. Tuan-tuan, ini zaman Nabi Musa. Syariat pada masa tu syariat yang sebegitu. Kalau kita tuan-tuan, taubat kita mudah ya. Bukan nak abang kata mudah macam mana, tak sama macam syariat dulu. Taubat kita rasa bersalah, kita berasa insaf, kita berazam tak mau buat dah, kita semayang 2 rakaat, kita angkat tangan minta Allah ampunkan, insya-Allah Allah ampunkan. Beza kalau umat-umat terdahulu, baju yang kena najis tuan-tuan, nak kena kerat potong buang, tak boleh pakai dah. Basuh tu tak jadi. Kita kalau kena najis cukup dengan basuh, boleh pakai semula. Zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa, puasa nak kena puasa 40 hari. Kita puasa 30 hari. Beza tuan-tuan, kita lebih ringan berbanding umat-umat terdahulu. Bila jadi macam tu, orang-orang yang mereka berasa macam takut, mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, boleh ke tak boleh minta dekat Tuhan, kami ni takkanlah sampai nak bunuh diri, mintalah kat Tuhan, mintalah ringan, mintalah macam mana sikit ke, kalau boleh minta kepada Tuhan. Maka tuan-tuan, Nabi Musa pun bagi tahu kepada orang-orang yang tak syirik seramai 70 orang. Nabi Musa ajak mereka ni, jom kita pergi naik di Bukit Tursina, munajat kepada Allah, minta kepada Allah supaya kaum kita diampunkan oleh Allah, supaya dosa-dosa yang kaum kita buat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, Nabi Musa pun bawa 70 orang ni pergi untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pergi munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, apa yang mereka kata? Bila pergi munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa bawa saja, Nabi Musa terima arahan daripada Allah. Nabi Musa kata, Allah Taala dah mai kepada aku, dah wahyukan kepada aku, dah bagi tahu dah kepada aku yang mana hampa nak kena buat sekian-sekian benda. Tuan-tuan, apa yang depa jawab?
Jawapan mereka ni tuan-tuan, jawapan yang cukup takut kita dengar. Apa mereka kata? Bila Nabi Musa sebut macam tu, mereka kata apa? Mereka kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila depa terima arahan daripada Allah, depa kata apa? Wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wahai Musa, apa ayat dia? Wahai Musa, kami nak tengok Allah dulu. Kami nak tengok Allah dulu. Narallah hajarah, kami nak tengok Allah dulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Depa ni tak mau nak munajat kepada Allah, melainkan kami nak tengok dulu Allah. Ni yang Nabi Musa bawa ni yang beriman, bukan yang syirik, yang beriman, yang depa tak sembah pun dengan lembu tu. Nabi Musa kata Allah Taala bagi perintah dah, depa kata apa? Lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Kami tidak akan beriman sampai kami tengok Tuhan. Allah tuan-tuan, ni yang beriman, yang kata Bani Israel. Macam tu dia punya karinah dia tuan-tuan. Fa'aqazathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Bila Allah Ta'ala dengar saja depa kata kami nak tengok Allah, Allah buat turun halilintar, panah kilat, mati depa immediately, lalatu mati terus depa. Mati lalatu tuan-tuan. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, selepas daripada tu Allah bangkitkan depa balik. Allah bangkitkan depa balik, Allah hidupkan depa balik. Ni ustaz reka kata yang Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan, berapa banyak peluang yang Allah bagi kepada Bani Israel. Tuan-tuan, bila selepas selesai daripada tu Nabi Musa pun turun tuan-tuan, maka Nabi Musa beritahu Allah dah terima dah. Allah dah terima dah kita punya permohonan, kita punya hajat. Lah ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bawakan kita kepada bumi yang dijanjikan, dan Allah turunkan kepada kita Taurat. Tuan-tuan, syariat yang berbentuk satu buku, satu panduan yang bernama Taurat. Tuan-tuan, apa Bani Israel jawab kepada Nabi Musa? Bani Israel kata apa? Bila Nabi Musa kata, ambillah Taurat ni, gunakan sebagai panduan kamu. Tuan-tuan, Taurat dia tak turun macam Quran. Al-Quran kita turun berperingkat-peringkat sebanyak 23 tahun. Taurat dia turun seketui. Kemudian seketui itu diberi kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bagi kepada Bani Israel. Bila nak bagi kepada Bani Israel, tuan-tuan tahu apa mereka kata? Nanti dulu kot. Saklah dulu. Buka dululah, tengok, biar kami cek dulu, tengok pasti betul ke tak betul. Hang baca habis dah ke? Hang tengok belik habis dah ke nak bagi kat kami? Tuan-tuan, Bani Israel ni. Allahu Rabbi. Sampaikan malaikat malaikat bawa bukit tu Sina, mai nak empak atas kepala. Mai nak empak mata atas kepala. Kata hampa nak terima tak mau? Kami terima, kami ambil. Takut tuan-tuan. Sampai macam tu yang kata Bani Israel, buat mai kitab dah. Masih lagi depa ingkar, depa tak mau juga terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, antara tujuan Nabi Musa bawa Bani Israel, Nabi nak bawa Bani Israel ni pi ke mana tuan-tuan? Pi ke Ardul Muqaddasah, bumi yang dijanjikan oleh Allah. Bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ardul Muqaddasah. Ketika mana Nabi Musa nak bawa tuan-tuan, Nabi Musa bagi tahu kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kita nanti ni akan masuk ke dalam Baitul Maqdis, ke dalam Masjidil Aqsa, ke dalam Baitul Maqdis, tempat yang Allah janjikan kepada kita, bumi, land yang Allah janjikan untuk kita. Apa mereka kata tuan-tuan? Kebetulan pada masa tu dalam tu ada kaum Jabbarin, ada satu kumpulan yang kuat, yang hebat dalam tu. Apa mereka jawab? Bila mereka dengar macam tu, mereka kata, kami tidak akan masuk. Lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk. Kemudian mereka sambung apa? Hampa masuk dulu. Ataupun dalam Quran kata, tunggu mereka tu keluar dulu, baru kami masuk. Bani Israel menjawab dengan Nabi Musa. Ada ayat yang lagi teruk yang mereka sebut. Apa yang mereka kata? Mereka kata apa? Fazhab anta wa rabbuk. Pilah hang dengan Tuhan hang.
Musa hampirlah dengan Tuhan hang, lawan dengan depa hak kuat-kuat dalam tu. Nanti selesai lawan, habaq kat kami masuk. Tu dia tuan-tuan, Bani Israel ketegak ni, bahasa orang tua pada ketegak buih sungguh. Ketegak sungguh. Tak boleh nak bawa bincang, tak boleh ikut arahan patuh sungguh. Tak boleh nak buat apa langsung. Bila Nabi Musa dengar macam tu tuan-tuan, maka Nabi Musa pun kata apa? Nampak gaya tak boleh nak urus dah depa ni. Nabi Musa kata dalam ramai-ramai daripada Bani Israel ni, aku boleh urus, aku boleh bagi dengar cakap ni Nabi Harun seorang dah. Selebihnya daripada tu aku tak boleh nak buat apa. Maka Nabi Musa pun minta berlepas diri daripada Bani Israel. Maka tuan-tuan, start daripada situ berpisahlah Nabi Musa, Bani Israel daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan tuan-tuan, Bani Israel pada masa tu, kerana mereka sebut macam tu, mereka ingkar arahan perintah daripada Allah, maka Bani Israel dia duduk dalam satu tempat yang nama dia Padang Tih. Nama dia Padang Tih, bukan Cameron Highland. Tih, T-I-H, Padang Tih. Bani Israel duduk di situ, depa pusing-pusing selama mana pun depa pusing, pagi keluar petang balik, depa tetap duduk di situ. Arba'ina amma, selama 40 tahun. 40 tahun depa duduk di situ tak boleh keluar. Depa duduk di situ tak boleh keluar tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita cerita sikit riwayat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam selepas selesai daripada tu, ada lagi beberapa chapter, beberapa kisah penting dalam riwayat hidup Nabi Musa. Antaranya yang kita tak sempat ceritalah, ataupun mungkin pada siri episod yang lain, apa dia tuan-tuan? Kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang Allah maktubkan dalam surah Kahfi pun ada. Dia ada satu babak khas, satu chapter khas, ataupun satu episod khas cerita pasal Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Baik, tuan-tuan, di hujung hayat Nabi Musa alaihi salam, baginda meninggal dunia, yang mana baginda Nabi Musa teringin sangat-sangat untuk nak tengok Bani Israel masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan Nabi Musa juga nak masuk dalam Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa tak sempat masuk dalam Baitul Maqdis. Nabi Musa hanya meninggal dunia. Makam Nabi Musa dalam hadis diriwayatkan sejauh balingan satu batu. Nabi kata, kalaulah aku boleh bawa hampa pi ke sana, aku akan tunjuk di mana kubur Nabi Musa. Yang jarak antara Baitul Maqdis, jarak antara Masjidil Aqsa dengan makam Nabi Musa itu sejauh satu balingan batu. Sejauh satu balingan batu. Ini Nabi SAW sebut. Tuan-tuan, hujung hayat Nabi Musa macam mana? Dalam satu hadis sahih, malaikat, Allah Ta'ala hantar malaikat maut berupa satu orang lelaki mai kepada Nabi Musa. Mai kepada Nabi Musa, nak cabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa tampak malaikat tu terkeluar biji mata. Bubuh penampak tuan-tuan, terkeluar biji mata. Meramu terkeluar biji mata ni. Malaikat patah balik pergi dekat Allah. Hang hantar kepada aku orang yang tak mau mati. Malaikat kata, orang lain aku duk pergi cabut ni tak ada lorak lagu tu. Dia ni kupi-pi dia boleh penampak aku terkeluar biji mata. Tuan, punya kuatnya Nabi Musa ni. Malaikat pun kenal dengan Nabi Musa. Maka Nabi, bila malaikat jumpa dengan Allah, Allah pun bagi tahu kepada Nabi Musa, hang ni malaikat mai nak cabut nyawa. Maka malaikat pun turun patah balik mai bagi tahu, kata dia malaikat dia nak cabut nyawa, dan malaikat diberi pilihan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, hang ada dua pilihan. Pilihan apa? Pertama, hang boleh panjang umur, tambah extend umur, dan kedua hang matilah ni. Panjang umur tu macam mana? Nabi Musa tanya, panjang tu lama mana? Kata malaikat, sebanyak mana tangan hang letak atas belakang lembu, atas belakang kambing, sebanyak mana bulu yang ada di bawah tapak tangan hang ni, satu bulu dikira setahun. Satu bulu dikira setahun. Maka Nabi Musa tanya lagi, kalau habis bilangan tu apa jadi? Mati? Malaikat kata, habis bilangan tu mati. Maka Nabi Musa kata, kalau macam tu, aku pilih untuk mati sekarang. Aku pilih untuk mati sekarang.
Aku pilih untuk mati sekarang kerana aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sikit sambungan. Bani Israel, mereka akhirnya nanti akan berjaya masuk ke dalam Baitul Maqdis. Cuma bukan dibawa masuk oleh Nabi Musa, tetapi dibawa masuk oleh satu orang Nabi yang bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini adalah anak buah kepada Nabi Musa, anak murid kepada Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa diberitahu ada orang lelaki yang lebih pandai daripada dia dalam kisah Nabi Musa nak bertemu dengan Nabi Khidir, lelaki inilah yang menjadi peneman Nabi Musa, Nabi Yusha' bin Nun. Bani Israel nanti ini akan dibawa keluar oleh Nabi Yusha' bin Nun ni daripada padang Tih, dan dialah berjaya bawa masuk Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Jadi cerita tu pun agak panjang tuan-tuan, mungkin pada siri-siri ataupun pada waktu yang akan datang lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kisah Nabi Musa berakhir sampai takat tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita sebut, apa yang kita kisahkan pada tengah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan boleh buka, rujuk, cari dalam Al-Quran. Kisah yang paling banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa AS. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Dan yang paling penting yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan apa dia tuan-tuan, janganlah kita jadi orang seperti mana perangai Bani Israel. Itu je pengajaran yang mudah kita boleh ambil. Jangan jadi seperti mana perangai Bani Israel. Mereka ni menyusahkan orang, ketegak, tak mau dengar kata, penting diri sendiri, tak mau patuh kepada arahan. Ini akhlak ataupun perangai Bani Israel. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid memberi ruang peluang kepada saya juga bersama-sama dengan tuan-tuan selama 4 minggu untuk kita bawakan kisah Nabi Musa pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استر عيوبنا وعيوب علمنا عنا ولا تزهد بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.